Artinya bahawa engkau ni hadis marfu' ni, hadis marfu' mana? Hadis ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Perkataan para sahabat yang perkataan itu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin sahabat pandai-pandai buat reka-reka. Itu nama hadis marfu', dinisbahkan pada perbuatan Nabi, dinisbahkan pada perkataan Nabi. Apa dalam hadis kata? Artinya bahawa engkau bersedekah oleh engkau daripada mayat, mana engkau sedekah untuk mayat engkau, orang mati, keluarga engkau, dengan satu sedekah, maka mendatang akan dia sedekah itu oleh satu malaikat daripada beberapa malaikat. Mendatang akan dia siapa ni? Dia mayat tu. Mayat tu datang bawa pahala tu dalam bentuk beberapa, di dalam atbaq. Atbaq ni maknanya beberapa talam, tabaqun talam talam, dulang daripada nur. Kat atas dulang tu ada nur. Kita sedekah Fatihah, kita sedekah Amanah Rasul, kita sedekah Qul Huwallahu Ahad, malaikat datang pakai dulang bawa nur, nur selawat, nur Fatihah yang kita baca. Maka datang ia atas kepala kubur dan berkatalah ia malaikat, bermula ahli engkau itu, keluarga engkau, sungguhnya telah menghadiah oleh mereka itu kepada engkau akan hadiah ini, maka terimalah olehmu akan dia. Dapat hadiah. Telah bersabdalah ia, maka memasuklah oleh malaikat itu kepadanya dalam kuburnya, dan diluas baginya dalam kubur itu. Dengan sebab amal tu masuk dalam kubur tu, luar kubur tu, dan diterangkan baginya padanya kubur. Maka berkata mayat itu, mayat yang dapat amal ni, bermula Allah Ta'ala yang membalas ia daripada aku akan ahliku, akan sebaik-baik balasan. Dia doa pula untuk keluarga dia. Tengok, kita sekah Fatihah, sekah tahlil, keluarga kita dah kubur tu doa balik, ya Allah, tengok keluarga aku ni, ingat aku dalam kubur ni, kau balaslah balik ya Allah, kau bagilah kebahagiaan, kau bagilah dia hidup yang beriman, kau bagikanlah dia terbuka jalan baik ni. Doa pada orang mati. Dan berkata oleh jiran-jiran kubur tu, demikian kubur itu, bermula aku tiada aku tinggalkan akan anak, dan tiada ahli yang ingat mereka itu akan aku. Jealous kubur sebelah. Untung kau ni dapat anak macam ni, anak ngaji agama, anak kau ingat kat kau yang mati. Anak aku ni pangkat besar, sibuk, tak ingat kat aku. Tu dan tak ada keluarga, ahli pun tak ada, anak bini dah tak ada dah yang ingat. Maka duka citalah ia jiran kubur, dan yang lain itu suka ia dengan sedekah. Allah. Telah berkata oleh Sya'rani, dan telah sampailah akan kami oleh bahawasanya setengah daripada orang yang soleh bermimpi ia akan melihat Rabi'atul Adawiyah. Kemudian daripada matinya Rabi'atul Adawiyah ni dia ada dua, Rabi'atul Adawiyah Al-Misri, Rabi'atul Adawiyah Al-Basri, Basrah. Dua-dua wali Allah, perempuan yang jadi wali. Tapi yang masyhur yang Al-Basri tu. Yang selalu kita dengar cerita dia tu, nama dia Rabi'atul Adawiyah. Orang mimpi jumpa dia. Kemudian daripada matinya, dan adalah orang yang soleh itu membanyakkan doa bagi Rabi'atul Adawiyah, selalu mendoa Rabi'atul Adawiyah. Maka berkata oleh Adawiyah baginya, bahawasanya hadiah engkau itu datang, ia akan kami tiap-tiap sedikit dalam tabak, dalam dulang daripada nur, atasnya segala mandil, lampu-lampu, dalam sutera, kain tutupan, kain yang tutup daripada sutera. Mandil tu kain sapu tangan. Dan seperti demikian itulah doa orang yang mukmin bagi segala saudara mereka itu yang mati. Dikata orang bagi mereka itu, inilah hadiah si Anu kepada si Anu, kepada engkau. Jadi kalau kita tengok ni, berapa banyak dah kita baca ni riwayat-riwayat yang terlalu banyak tu kata tadi. Mimpi banyak, bukan satu.
Betul kata Imam Ghazali tu, tak terhitung. La tadkhulu tahta hasin. Nak hitung mimpi orang soleh tentang amalan yang sampai mana, dia mesti dalam dulang tertutup nur. Banyak riwayat seperti itu, bukan satu. Dan berkata Sya'rani, berkata setengah pada orang yang soleh telah lalu aku atas tempat kuburan yang besar, maka aku baca Qul huwallahu ahad, aku baca Fatihatul Kitab 3 kali, 3 kali Fatihah, 3 kali Qul Allah. Kemudian ku hadiahkan dia pada segala yang mati daripada segala muslimin. Ni kita jarang kita buat. Lalu tepi kubur, senyap. Lalu tepi kubur, bagilah salam. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Fatihah kita baca. Hadiah pada semua orang mati tu. Qul huwallahu ahad, hadiah pada semua orang mati. Ini amalan orang soleh ni. Apa yang jadi? Hari-hari dia buat itu. Dan aku kata pada diriku, mudah-mudahan kiranya dilihatlah akan daku, adakah sampai tiap-tiap seorang daripada mereka itu dia minta ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau tunjuklah dalam mimpi aku ni, aku nak tahu yang aku baca ni sampai tak pada si mati ni, akan bahagianya daripada demikian itu. Maka tiba-tiba mengena akan daku oleh mengantuk. Detik-detik tu Allah bagi dia tidur, mengantuk. Daripada tidur, maka aku lihat di dalam mimpiku akan nur turun ia daripada langit, memenuh ia akan bumi dan berputus ia. Jadi nur itu atas tiap-tiap kubur suatu daripadanya. Nur pada langit turun, tiap-tiap kubur satu nur, pecah-pecah. Dan orang yang berkata, ya bagiku inilah pahala bacaan engkau yang kau hadiahkan akan dia. Tengok tuan-tuan, satu riwayat lagi. Lepas tu kita bila Fatihah tu, jangan kita lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para tabi'in, para sahabat, para aulia ilah. Lebih-lebih kalau kita kenal itu Fatihah dia dengar tu. Telah meriwayat oleh Imam Baihaqi daripada Bashir bin Mansur, berkata ialah seorang laki-laki berulang-ulang ia kepada kubur, maka hadir ia akan semayang atas jenazah. Maka apabila berpetang-petang berdiri ia atas pintu kubur, maka membaca ia atas anasallah wahsyiyatakum wa rahimallah gurbatakum wa tajawazallah an sayyiatikum wa qabilallah hasanatikum. Apa maksud tu? Dia setiap kali dia pergi kat kubur dia baca apa? Allah, jinak-jinakkanlah orang-orang yang liar antara kamu. Ya Allah, kau rahmatilah yang bujang antara kamu di kubur ni. Ya Allah, kau jauhilah orang di kubur daripada kejahatan kamu ni. Ya Allah, kau terimalah segala kebaikan-kebaikan kamu. Mudah-mudahan Allah terima segala baik-baik kamu di kubur. Dia doa kat kubur. Tiada lebih ia atas segala kalimah ni, tu je doa. Dia doa empat doa dia. Allah, kau jinakkanlah orang yang kesunyian, orang yang liar dalam kubur ni. Ya Allah, kau rahmatilah orang-orang bujang dalam kubur ni. Ya Allah, kau jauhilah kejahatan pada orang kubur ni. Ya Allah, kau terimalah kebaikan semua ni. Tak boleh, itu je. Oleh demikian lagi, maka berpetang-petang aku pada satu malam, pada demikian malam tu berpaling aku kepada ahliku, dan tiada aku datang akan tempat kubur itu. Maka tiba-tiba aku tidur, tiba-tiba aku berjumpa dengan makhluk yang banyak. Jadi satu hari tu dia tak buat. Satu hari tu biasa dia buat, dia tak pergi. Dia tidur mimpi. Tiba-tiba aku berjumpa makhluk yang banyak yang datang, mereka itu akan daku. Maka aku kata, siapa kamu ni? Apa hajat kamu? Maka jawab mereka itu, kami ahli kubur. Dan sungguhnya engkau menjanji akan kami daripada engkau akan hadiah ketika berpaling engkau kepada ahli engkau. Bila kau nak balik keluarga engkau, kau kata, aku akan bagi hadiah pada orang kubur. Aku kata, apa ia? Berkata mereka itu, iaitu doa yang engkau itu engkau doakan dengan dia. Aku kata, maka bermula aku kembali bagi demikian itu.
Telah berkata, maka tiada aku tinggal akan dia kemudian daripada itu selama-lamanya. Ini memang banyak laporan orang-orang yang istiqamah. Fatihah, Fatihah, selawat, hadiah, tiba berhenti. Selalunya mimpi. Mimpi orang mati itu suruh sambung kan mati. Dan telah berkata Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi, aku dengar akan Ahmad bin Hanbal berkata, ia bila masuk kamu pada tempat kuburan, baca oleh kamu Fatihatul Kitab, baca surah Al-Ikhlas, baca Ma'udhatain, a'udzu biqul falaq wa binas, dan jadikan oleh kamu akan pahala demikian itu bagi ahli kubur. Maka bahasanya sampai daripada mereka itu, maka terlebih baiknya bahawa berkata oleh orang membaca itu, kemudian daripada selesai daripada membaca demikian itu, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Sebut nama fulan min fulan. Ini penting ni. Dalam doa tahlil arwah tu paling penting kalimat ini. Apa tuan-tuan? Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Lepas tu sebut nama. Artinya, ya Allah, kau sampaikanlah pahala bacaan kami ini kepada fulan bin fulan roh sekian. Kalau dia baca panjang doa, dia tak sebut benda ni. Tak ada Allah, maksudnya tak nama doa tahlil. Doa panjang tapi tak sebut. Tak sebut Allah ma'usil ni. Sia-sia dah. Kerana tujuannya nak sampaikan pada si mati ni. Kena hujung tu kena ada baca ni. Dan menghikayatkan oleh setengah ahli ilmu bahawa seorang laki-laki, wallahu a'lam.